folio, so you all boleh, kawan-kawan yang tertinggal nanti boleh ikut lah Kalau kita tunggu nanti rasanya lebih lambat kot. So kita go on je lah Boleh? Boleh doktor. Okay, terima kasih. So sebelum kita start kuliah, nak tanya dulu you all apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat doktor. Alhamdulillah sihatlah nak mula kelas kan. Saya tengok senarai nama tu tak ada pelajar tahun 1 jadi sepatutnya tak ada masalah kot menggunakan UKM Folio. So memang ada pelajar tahun 2, 3, 4 lah. Okay, biasanya ada je tahun 1. So alhamdulillah harap semua sihat, boleh ikut kuliah. Sebab kuliah kita petang 5 to 6 dengan 5 to 7 lah hopefully. Biasanya pensyarah dia nak buat 5 sampai 6.30 macam tu lah for both days. So ada masalah tak kalau dua-dua kuliah kita buat 5 sampai 6.30? Ada masalah tak? Sepatutnya kuliah 5 sampai 6 hari ini. Lepas tu hari Khamis 5 sampai 7. Jadi ada pensyarah yang minta jadikan 5 sampai 6.30, 5 sampai 6.30 macam tu. You all ada masalah tak waktu kalau kita hari ini jadikan 5 sampai 6.30, hari Khamis dipendekkan jadi 5 sampai 6.30? Okey tak? Boleh Okey. Ya saya. Silakan. Hari Khamis petang kita orang ada bahasa asing. Pukul berapa tu? Pukul 5. Kalau pukul 5 rasanya kelas ni memang dah tetap dah kelas STPD 2143 ni memang dah tetap dah pukul 5 sampai pukul 6 dengan pukul 5 sampai pukul 7. Whatever it is kita start pukul 5 lah. So memang dah tetap dah. Rasanya kelas bahasa asing tu yang kena tukar ataupun you all kena ataupun yang tak boleh hadir tu ramai tak yang ambil kelas bahasa asing tu? Selain daripada hadir, satu lagi ke? Ya doktor. Ada lagi Okey. Ada lagi tak? Sebab saya rasa kalau ada lagi, either you all maklumkan kelas tu dah mula ke belum? Dah jumpa ke belum? Kelas tu belum mula lagi doktor. Okey, kalau nanti jumpa pertemuan pertama, why don't you all cuba cakap yang kata you all ada kelas pukul 5 sampai pukul 7 hari Khamis, jadi minta dia tukar waktu ke macam tu? Sebab kuliah ni melibatkan ramai pensyarah dan pensyarah memang dah tahu ini waktu dia. Jadi saya tak rasa pensyarah nak tukar waktu lain lah sebab kami ada kelas lain juga untuk mengajar. Jadi pensyarah dah cuba sesuaikan masa untuk kursus ni lah. So saya rasa kursus ni tak boleh tukar. Cuba tanya pensyarah satu lagi. Kalau dua-dua tak boleh, kita akan buat recording dan recording tu akan kita letak dekat dalam UKM Folio. Then you all dengar je lah recording tu macam mana? Boleh tak? Boleh doktor. Okey, kalau sebab kita semester ni masih dijalankan fully online. Jadi except that untuk tahun 3-4 yang mana ada makmal tu you all kena masuk makmal lah. Itu boleh lah tapi kelas-kelas lain memang kita buat fully online lah. So far kira okey. First choice nanti bila masuk kelas foreign language tu kan, cuba minta tukar waktu pada hari Khamis. Kalau tak boleh, then tak apalah, kita akan buat recording sebab saya rasa kelas tu memerlukan participation. Maksudnya tak ada participation dalam kuliah mungkin dia akan ditolak markah lah. Tapi kelas ni tak ada lah ditolak markah untuk online punya participation. So you all masih boleh go through kuliah yang kita rakam then boleh go through kuliah tu lah. Sebab nanti you all kena go through the video sebab you all kena buat reflection. So nak tak nak memang kena dengar jugalah. Okay, tapi taklah demanding saya rasa foreign class yang you all nak kena communicate dekat dalam kelas tu lah. Okay, so hopefully okay Boleh tak macam tu? Boleh doktor. Alright, great. Okay, so sebelum ini kuliah, ini tajuk khusus ni STPD 2143 Pengenalan Sains Taudi. Ada yang nak cakap lagi ke tadi? Saya dengar ada suara nak cakap. Boleh, tak ada masalah boleh nak tanya soalan ke apa, boleh je tanya. Ada yang nak tanya apa-apa? Ya, silakan. 我翻过 Andrew，谁没人知道？ Excuse me?
Oh, sorry. Tak tutup mic. Oh, it's okay. Alright, ada lagi nak tanya soalan ke? Tak ada. Kalau nak tanya soalan, just interrupt me anytime, tak ada masalah. Just switch on your mic and then boleh bercakap terus lah. Okay, ini khususnya STPD 2143, pengenalan sains tauhidik. Sekarang kita dah offer both semester lah, semester 1 dengan semester 2. So sebelum kita masuk pasal kuliah, so saya introduce myself first. Saya Dr. Azmin Syah Rambeli daripada Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi. Sekarang saya pegang jawatan di pengajaran UKM lah. Kalau nak jumpa lah, most of the time saya memang ada di pengajaran UKM lah. But anyway, sekarang online kan, feel free to drop email ke message ke. Tadi ada Ras ada terus message saya through phone Saya pun tak tahu macam mana you boleh dapat my number. But anyway, tak ada masalah, kita akan set up Telegram group. Kalau kita boleh lantik ataupun whoever lah yang boleh dalam group ni boleh set up ada Telegram group. So nanti kita masuk kat dalam Telegram group tu, so that senang kan, just in case kita nak communicate, you nak tanya apa-apa kat dalam group tu, boleh tanyalah. Dan kita akan masukkan juga pensyarah lain nanti dalam tu lah. Okay, so apa lagi by the way, my field ataupun major bidang saya lah adalah biomechanics. Okay, so kita akan berbincang berkaitan dengan biomechanics lah ataupun pergerakan manusia lah. Alright, apa lagi saya dah agak senior dah. I think dah almost 25 years saya mengajar. Dan secara tak langsung saya beberapa orang lah so-called pensyarah muda pada masa tu dia ajak join kursus ni, join a research group untuk develop a course. This is the course yang berjaya kami develop dan kita dah run through, I think dah more than 10 years, mungkin dah 12 tahun lah. Kita start dengan minimum 30 orang pelajar, lepas tu terus 80, since then jadi 100, lepas tu kita dah offer both semesters lah. Okay, khusus ni not that heavy, kebanyakannya adalah kuliah. You kena dengar kuliah tapi daripada bidang yang berbeza. Okay, pensyarah daripada bidang yang berbeza lah. Saya akan go through the performa. This is the performa. You boleh access daripada UKM Folio. Dah masuk UKM Folio belum? Doktor, Ya? kalau pelajar tahun 1 boleh join ke? Boleh, tak ada masalah. Awak tahun 1 ke? Oh, okey, boleh. Tak ada masalah. Khusus ni adalah, okey, saya perkenalkan dulu khususnya STPD 2143. STPD itu ST maksudnya ditawarkan daripada Sains dan Teknologi, which is Fakulti Sains dan Teknologi, FST lah. PD ni pejabat dekan. Jadi khusus ni di bawah pejabat dekan, tidak berada di mana-mana program, macam program daripada Jabatan Sains Matematik ke Sains Kimia, Sains Fisik, tak ada Dia di bawah pejabat dekan, sebab tu jadi kod dia STPD. 2143 ni, 2 ni untuk sepatutnya tahun 2 lah. Okay, tapi tak ada masalah, tahun 1 juga boleh join. And then kita pergi dekat kod kat belakang 3, so 3 unit. Dan 4 ni adalah, 1 ni sepatutnya offered in semester 1 2 1 tu adalah semester, tapi since kita dah offer both semester, dan 4 ni kita main letak je lah mana-mana nombor, jadi dia tak sama dengan mana-mana kod yang lain lah, sebab tu dia jadi 2143. Okay, so nombor ketiga ni is not significant lah. Okay, yang penting nombor pertama dengan last kali, nombor yang last kali 3 unit. So khusus ni berada di bawah domain, tak ingat saya, sedomain domain sains dan teknologi kalau tak silap. So kalau you all ambil khusus ni, you all telah memenuhi one of the domain lah, domain yang diperlukan elektif tu. Okay, macam saya sebut tadi, khusus ni run Selasa dan Khamis, bermula pukul 5 sampai pukul 6 untuk hari Selasa, Khamis 5 sampai 7, 2 jam, tapi ada pensyarah yang minta 5 sampai 6.30 untuk hari ini, dan hari Khamis pun sama 5 sampai 6.30 lah. So kita bring over yang half an hour hari Khamis kepada hari Selasa lah. Dan dekat sini saya ada nyatakan juga tarikh-tarikh aktiviti semester ni, so that you all aware lah. Mungkin ada khusus yang tak letak ni daripada kalender universiti. So perkuliahan kita ada 7 minggu first half, and then break seminggu.
semester break, and then kita sambung lagi another 7 weeks lah ataupun second half of the semester. Okay, nanti ada cuti ulang kaji, lepas tu minggu peperiksaan, kita tak ada peperiksaan. Saya sure you all semua tahu, khusus ni tak ada peperiksaan akhir. Lepas tu ada cuti semester lah. So dekat sini kita ada beberapa hari cuti. So next this week next week kita akan cuti hari Selasa. So kita tak akan gantikan lah, tak ada ganti-ganti, susah nak ganti kelas so kita try to squeeze in lah. Okay, dan ada beberapa lagi hari cuti lah next semester. So kalau kebetulan hari cuti tu memang jatuh Selasa dan Khamis, okay, which is our kelas lah masa tu. Okay, so saya perkenalkan khusus ni so that you all tahu. Okay, khusus ni somehow kuliah dia 30 jam. Kita akan go through dia punya course plan lah. Okay, dan nanti you all akan berat kepada projek dan tugasan lah. Akan ada satu tugasan video buat skrip untuk video tersebut. So somehow you have to come up with a storyboard. Lepas tu nanti you all buat skrip, and then nanti you have to come up with a video lah. Okay, so itu menggantikan peperiksaan akhir. So mungkin ada pelajar yang rasa memang agak membebankan, agak berat sikit. Tapi itulah your final marks for this course. Okay, macam peperiksaan akhir lah. So you kena buat tugasan. Besides that, ada tugasan lain lah macam reflection. Nanti saya akan bagi pada awal dalam first week ni saya akan bagi satu refleksi you kena buat, dan dekat hujung nanti semester nanti akan ada satu lagi refleksi, dan in between tengah-tengah tu nanti ada beberapa pensyarah akan memberi tugasan based on dia orang punya kuliah lah. Okey, so khususnya khusus citra dalam yang saya sebut tadi tu khusus citra dalam offered by FST lah. Had pelajar 80 orang. So by semalam pelajar adalah 78, tapi hari ni saya dah tengok dah 80 orang. So saya tak sempat tukar sebab tadi ada meeting, tak sempat tukar. So dah full lah tapi kalau ada yang nak withdraw, so akan berlaku pertambahan pelajar lah, tapi maksimum 80 orang lah. Okey, penyelaras khususnya adalah saya. Okey, saya boleh dicari di bangunan sains matematik di G ni ground 109. Okey, bilik saya. Tapi since kita online, you can catch me anytime. Boleh WhatsApp saya ke Telegram ke, tak ada masalah, ataupun boleh email di nombor ni lah. Okey, dan tapi macam saya sebut, most of my time akan berada di pengajaran pengajar UKM. Okay, bukan di bangunan sains matematik lah. So if you want to see me, let's say lah, maybe second half nanti most of you dah ada dekat UKM, katalah nak jumpa kalau tak salah saya di FST pelajar tak dibenarkan datang tapi kalau nak jumpa saya di pengajaran, boleh lah. Okay, you can text me dulu lah. And then ini adalah pensyarah yang akan mengajar. We are very lucky. Kita ada very powerful lecturers yang mengajar di bawah bidang masing-masing lah. So yang pertama kita ada Prof. Datuk Dr. Muhammad Yusof Othman. Ni selebriti Professor in Physics. Tapi beliau dah pencen, tapi masih menyumbang bakti, menyumbang tenaga masa beliau kepada kursus ni. You'll be fascinating with his talk lah. Dia memang menarik, kalau dengar 2 jam, 4 jam pun tak boring daripada Datuk Yusof. And then kita ada daripada Prof. Ishak. Prof. Ishak ni adalah Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Bidang kimia. Tadi Datuk Yusof bidang fizik Prof. Ishak bidang kimia. Bidang nanti dia akan bercakap berkaitan dengan keseimbangan di muka bumi, bahan, materials lah. Dan kita ada Prof. Azizan Ahmad. Powerful juga ni, powerful higher ranking lah Prof. Azizan ni dekat kementerian semua, very very popular. Prof. Azizan bidang dia kimia, tapi dalam kursus ni dia keluar daripada kimia, budaya kerja. Dia berbincang berkaitan dengan tajuk budaya kerja. Dan kita ada Dr. Faizal daripada Physics, dan juga Dr. Aisyah, Siti Aisyah Syamsuddin juga daripada Physics. Both of them sharing the same week. Both of them adalah fizik, jadi mereka berbincang berkaitan dengan
tenaga, lebih kurang macam itulah bahan bahan. Okay, berkaitan dengan physics lah. How suara kita ni interact dengan let's say bahan air, how our sebab suara mengeluarkan gelombang kan, macam mana dia interact dengan maybe dinding, those are the things yang mereka akan bincangkan lah. And then saya hari ini insyaAllah dan minggu ni lah akan jumpa saya lah. Okay, and then berbincang berkaitan dengan biomechanics, matematik lah somehow the only person yang berbincang berkaitan dengan mathematics lah. And then kita ada Dr. Sahilah daripada sains pemakanan, dia akan berbincang berkaitan halal and thayyibah, okay, makanan halal lah dan thayyibah yang bersih. Okay, Dr. Isfa, okay, this is interesting. Dr. Isfa Riza daripada sains sekitaran. Beliau akan ini pakar serangga. Beliau akan berbincang berkaitan dengan serangga lah. A very interesting topic. You will notice later that serangga memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia lah. And then kita ada Encik Wan Imran, soon to be Dr. Wan Imran insyaAllah. Dia pun also physicist, astronomi especially bidang dia. And then tapi topik yang akan dibincangkan itu mungkin keluar sikit daripada astronomi lah, very philosophical daripada Encik Imran. And then akhirnya kita ada Dr. Zanatun Muhammad Ehsan daripada Fakulti Pendidikan. Okay, so beliau akan berkongsi berkaitan aspek pendidikan. Okay, and then used to be kita pergi ke lapangan, kita pergi ke Tanjung apa ya, saya lupa, bukan Tanjung Piandang, apa dia, dekat PD kita pergi dekat situ. Itu adalah kita punya taman permainan lah, yang mana apa yang telah dibincangkan di dalam kuliah tu, you'll see all the ayat-ayat Al-Quran yang dibincangkan tu in real life di pandang alam lah, kita panggil camp pandang alam so you see the alam, and then kita akan kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran lah. Okay, so tekong kita lah Dr. Fazli, used to be UKM lecturers, juga pakar serangga, juga pakar haiwan, semualah bukan serangga je, ular ke segala macam lah. Tapi now ni dia dah berpindah ke USIM. Okay, tapi he still serve this course lah kalau diperlukan ya, Tanjung Tuan. Okay, Tanjung Tuan tu memang taman permainan khusus STPD ni lah. Okey, dan kita ada Ustaz Dr. Wan Nasyaruddin daripada Fakulti Pengajian Islam. Yang ni our feeder in terms of sebab sains tauhidik, our feeder berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey. In terms of maksud dia, dia adalah penasihat kita lah, bersama-sama dengan Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq ni daripada Kuis, dan juga kita ada Dr. Siti Zaleha, used to attach dekat IMEN, dan juga Dr. Salmah sekarang attach di Universiti Melaya lah. So these are our team yang membantu kita dalam aktiviti di Tanjung Tuan Negeri Sembilan lah. Unfortunately disebabkan pandemik ni, I think complete about 2 years, kita dah 4 semester berturut-turut kita dah tak ke Tanjung Tuan lah. Jenazah aku dah pengurusan jenazah. Arugani, please switch off your mic. I can hear you talking. Alright, so this is the synopsis of the course. So berkaitan dengan sains tauhidik. So nanti you all akan belajar berkaitan dengan kerangka konseptual sains tauhidik. Apa beza sains tauhidik dan sains Islam, lebih kurang macam itulah. So ini banyak dikupas oleh Datuk Yusof. Okay. So boleh go through, saya tak bincang dekat sini. If you are comfortable in English, so kita juga ada sinopsis dalam bahasa Inggeris lah. Ini adalah antara bahan bacaan yang dicadangkan, tetapi you all boleh dapat mana-mana bahan bacaan lah. So Dr. Fazli and team, Dr. Ustaz Wan dan juga Prof. Aminah used to be our lecturer, sekarang digantikan oleh Dr. Sahilah, telah menghasilkan bukunya Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. So you can go through that. Dan kita ada beberapa buku berkaitan dengan sains tauhidik, ada few of them, banyak ditulis oleh Datuk Yusof, MY Othman adalah Datuk Yusof Othman. So boleh go through.
Ya, ada nak tanya ke? Ada. Right, okay, saya teruskan so you can mana-mana buku berkaitan dengan sains tauhidik, sains dan teknologi daripada perspektif Islam, any book on sains Islam ke ada, you can read. Tak ada masalah. Okay, so setiap kursus ada HPK, hasil pembelajaran khusus. Apa maksud HPK ni? By end of the course. Okay, nanti ada kawan-kawan tanya kan, macam mana you all ambil kursus ni? Mesti you all pun dah tanya kawan-kawan kan. So apa yang you all dapat throughout the course tu, so you all boleh sembang ataupun boleh maklumkan rakan-rakan lah. So that is what it meant by HPK, hasil pembelajaran khusus. Okay, so the first thing is you can identify model kerangka konsep sains tauhidik. So what does it mean by konsep sains tauhidik? Okay, so ada 3 entiti. So nanti you all akan belajar lah. So hopefully you all dapat the concept framework of sains tauhidik ni lah. And then you all boleh memberi penggunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. So kalau nampak contohnya nampak awan, oh cantiknya awan, so boleh kaitkan dengan surah Al-Mulk for example. Okay, so itulah you all nampak pokok for example, masa tu ribut for example, so you all boleh kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran lah. So itu antara hasil pembelajaran khusus yang kita harapkan daripada pelajar lah. We don't expect you to hafal Al-Quran, no. Saya pun tak hafal Al-Quran. Tapi just ada a few ayat yang akan keep being discussed by the lecturers. Okay, throughout the whole course ada ayat-ayat yang akan diulang beberapa kali. So hopefully ayat-ayat tu yang akan kekal dengan you all lah. Dan juga membangunkan kemahiran insaniah. That's why by end of towards the end lah, nanti you all kena menghasilkan video. Video tu harapannya adalah pembelajaran yang you all dapat throughout the course, dan you all boleh olahkan mengikut kefahaman you all. Ataupun katalah ada yang kita tak bincang, ada kat sini pelajar daripada FBI, daripada FSSK, daripada FKAB, kejuruan, dan juga ada daripada FEP. So ada ilmu yang you all boleh kaitkan dengan bidang yang you all belajar. So you can come up with the video and share it lah. Okay, so yang melalui penghasilan video tersebut, you have to communicate sebab you have to convey what you know, and you are going to do this cooperative learning, akan berbincang dengan kawan-kawan, akan ada bukan setakat berbincang, kena berfikir, ada creative thinking, and then kena bekerjasama, ada yang bertindak sebagai a leader of the group. Okay, on the other hand, tak pentingnya the team members, how you work together. So itu adalah pembangunan kemahiran insaniah. Okay, so yang tu yang kita harap kita boleh develop lah. So melalui kerja-kerja berkumpulan lah. Okay, so itu 3 HPK yang kita harapkan. So 3 HPK yang ketiga ni saya rasa tak susah boleh dapat lah. Okay, yang kalau yang mungkin susah sikit is HPK yang kedua lah. Okay, tapi hopefully you are able to do that lah by end of the course. Okay, so how do we evaluate this course? So kursus ni, honestly speaking, this is a very easy course. You can get an A, but on the other hand, ada juga yang tak dapat A. Okay, bila tak dapat A tu maksudnya fail lah. This is the extreme of it. Ada yang fail. Kenapa? Sebab tak hantar tugasan. Okay, ada video pun mungkin ada yang membonceng sahaja kan, tak buat kerja sebab nanti akan ada penilaian daripada rakan lah. So daripada situ kurang banyak markah. Journal tak hantar, tugasan individu tak hantar. Okay, kalau you all sebenarnya tahun 1, 2, 3 ni macam anak-anak saya pun umur macam you all juga. So saya selalu pesan dengan anak saya, hantar je assignment, please hantar. Dan pesyarah dalam kursus ni walaupun ramai, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik belaka. We are very flexible. Kita faham bila online learning, kalau tak online learning pun sama juga sebenarnya. Kita faham pelajar ada banyak tugasan yang lain.
So the first thing is try to finish off your tugas as soon as possible lah. So don't linger on this tugasan lah, rasa susah nak buat, just because we just want your opinion. Kita hanya nak dengar pendapat you all. So just write down apa yang you all tahu. So tak perlulah nak bersusah payah sampai menjadikan satu beban nak menyiapkan tugasan lah. Okay, so please kalau dah ada tugasan hantar secepat mungkin lah. So by hantar tugasan, itu akan menjamin you all dapat A. So kalau tak hantar tugasan memang susah nak dapat A lah. So ada yang last minute kata dah hantar tapi tak hantar, sebenarnya tak hantar. Okay, melalui UKM Folio kita boleh tahu siapa yang hantar siapa yang tak hantar lah. By right you all juga boleh mendapat notification kalau you all nak submit. But anyway, saya dah set dekat dalam UKM Folio tu, even a draft is considered as submitted lah, kami juga menerima. Okay. So ini antara markah yang you all kena hantar. Okay. Bila kita cakap pasal group ni, nanti yang akan hantar by group. Seorang ajalah ahli dalam grup. So saya tak expect semua hantar, tapi disebabkan saya dah setting kat dalam tu, bila seorang hantar, katalah dalam grup tu ada 4 orang, ada seorang hantar, 3 orang lagi tu akan juga appear dalam as if dia pun dah dihantar lah. Okay, sebab kita dah set dalam grup tu seorang je dah hantar. Walau macam mana pun saya nak make sure you all katalah saya satu group dengan Hanis dengan Farhan for example kan, kita expect you all expect saya yang hantar, tapi janganlah lepas tangan. Nanti Farhan, Hanis tanyalah saya, dah hantar ke belum? Macam tu. Make sure you all hantar, because it happens last semester memang pelajar tak hantar tugasan. Kawan-kawan yang lain contact saya, dia kata dia expect kawan ni yang hantar. Okay, so don't expect your friend to do the job lah. Kalau dia kena hantar tak apa, tapi make sure tanyalah, make sure dia hantar. Okay, sebab it will affect the whole group kalau tugasan tu tak dihantar. Okay, so this is kita punya lesson plan. Okay, 19 Oktober cuti. So minggu ni 12 dengan 14 saya sepatutnya take over. So sekarang dah 5.37, lagi 3 minit saya nak stop sebab nak start kuliah. Sekarang saya tak sempat nak menghabiskan. And then nanti Datuk Yusof, this is Datuk Yusof. Dia ada 9 hours dengan you all, akan bercakap berkaitan dengan sains tauhid asas dan falsafah, sains tauhid berbanding contemporary dan juga etika sains tauhid lah. Okay, so banyak sharing from him. He went all over the world to find all this, not only replika tapi tempat-tempat sejarah semua ya. Dan beliau akan berbincang berkaitan perkara tersebut lah. IRH is Dr. Isfariza Hazmi. So tadi saya sebut dia adalah pakar serangga, so dia akan berbincang berkaitan dengan dabah lah. Okay, dabah ni serangga haiwan yang melata. Okay. And then FM Dr. Faizal dan juga Dr. Siti Aisyah akan bincang berkaitan dengan bioperubatan nuklear, since they are from physics berkaitan dengan nuklear. Dr. Faizal ni memang pakar nuklear negara lah banyak dengan KAIS, hubungan dengan KAIS Universiti Korea tu. Right, and then Cik Wan Amran keluar daripada bidang dia, as I said, agak philosophical, menjelmakan pandangan sains Islam. So this is very interesting, go deep into your cognitive thinking lah, right? And then tadi saya sebut Prof Azizan berkaitan dengan amalan dan budaya kerja sains tauhidik. So yang ini juga penting dalam kehidupan you all esok nak bekerja, even bekerja as pelajar. So ini bukan setakat a lecture, tapi itu juga adalah amalan lah. And then Dr. Sahilah Halal and Thayyiban. Okay, berkaitan dengan food, tanda halal, makanan yang halal, itu yang akan dibincangkan lah. Macam saya sebut tadi, Dr. Zanatun berbincang berkaitan dengan sains tauhidik daripada aspek pendidikan lah. Prof Isak berkaitan dengan unsur kimia, okay, besi kan, dalam Al-Quran nanti Al-Hadid, surah dalam ayat Al-Quran disebut berkaitan dengan besi yang Al-Hadid, dalam Al-Quran ada sebut. So nanti Prof Isak akan berbincang
berkaitan perkara tersebut lah. Okay, so that's it. Sebab nanti kita akan bagi masa untuk pelajar, kira the last week tu, on the 14th week tu, untuk kalau tak siapkan lagi video, so you all kena buat the video lah. And then peperiksaan akhir adalah 7 Februari. Why this is important is because your assignment should be submitted before 7 of February. Okay, so paling lewat you all kena hantar 6 Februari lah. The video assignment tu. Okay, so that's why kita nyatakan dekat sini so that you all tahu yang you all kena hantar by 6 Februari. Dan video yang dihantar tu akan ada like. Feature like tu kan. Okay. So like tu lah number of likes. So number of likes juga menyumbang kepada markah. Dan penilai bagi video tersebut adalah orang luar. So kita dapat pandangan orang luar on the video yang you all hasilkan lah. So bukan kami yang menilai lah. Kita sub kepada orang luar untuk memberi markah kepada video tu. Sebab kita nak kira daripada pandangan orang awam macam mana you all nampak, macam mana diorang nampak what you have produced lah. Okay, dan you all boleh start daripada awal, you all boleh form, jangan form a group, saya akan form the group. Kalau you all form the group memang susah saya nak buat kat dalam Portfolio. So I will form the group for you guys. So nanti saya akan form as soon as possible by end of this week. Nanti you boleh check group dekat dalam UKM Folio lah. Okay, dan you can work as early as possible nak dapatkan topik, nak melakukan perbincangan. In fact, once you are a member, nanti saya akan masukkan semua, now maybe you are a guest dalam MS Team, saya akan masukkan semua pelajar dekat dalam MS Team tu nanti. So you can have a discussion lah menggunakan Teams ataupun nak menggunakan Google Meet ke, it doesn't matter, boleh je, tak ada masalah untuk melakukan perbincangan lah. Okay. So sesi tu je. So ada soalan ke nak tanya berkaitan dengan the performer of the course? Tak ada Alright. So senyap tu kita tak ada Kalau nak tanya just interrupt me anytime, tak ada masalah. So saya boleh sambung 5:41. Alright. Okay, terima kasih. Alright, so ini kita tutuplah ni. Okay, so ini topik yang kita akan bincangkan hari ini. Yang pertama, matematik dalam alam lah. So since tadi saya sebut saya daripada Maths Department so I'll try to share from the point of view of mathematics lah. Okay, dan juga how maths berada dalam persekitaran kita. Okay. Kita tak mulakan dengan baca doa. So tadi pengenalan okay. So silalah baca doa supaya terang hati, okay, dan seterusnya lah. Okay, untuk non-Muslim, kita memang ada non-Muslim dalam kelas ni dan previously pun kita memang dah ada non-Muslim. So ada yang tanya dekat saya, is it okay for me to join the course? This is not restricted to Muslim only. So boleh, tak ada masalah, you can just join. It's a new point of view lah, I would say that. And memang kita ada banyak bincangkan berkaitan dengan Al-Quran, but we don't expect you to hafal ayat-ayat ni. You can just search dalam Google dalam any search engine lah, tak semestinya Bing ke whatever lah you can search ayat Quran ni, dia akan keluar. So we don't expect you untuk hafal, tak ada ujian untuk menghafal lah. Okay, so no problem, just join us just to get a different point of view. So tak ada masalah lah. Alright. So as a teaser, sebagai permulaan, so ini contoh gambar. Kalau saya boleh tanya you all lah, gambar sebelah kiri ni, kerana saya tunjuk belah kiri ada tangan orang ni. So you all rasa apa ni? Apa gambar sebelah kiri? Dia agak blur sikit masa saya ambil gambar tu, nampak pun blur So you all rasa gambar apa ni? Ada yang nak bagi maklum balas ke? You all rasa tu gambar apa? Macam alien je kan? You all rasa tu gambar apa? Sel ke doktor?
Apa dia? Gambar apa? Sel. Sel darah. Sel. Plasma. Okey, nampak warna merah Okey, close. Good. Ada lagi yang lain? Kita tengok gambar sebelah kiri lah. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Apa lagi awak rasa? Gambar apa tu? Bahagian dalam badan. Bahagian dalam badan. Okey, close. Very good. Close. Lagi? Ada lagi? Yang boleh, saya dah sebut close kan? Ada lagi yang boleh, yang ada bagi, ada pandangan tak? Kat, connect kita. Tengkorak apa dia? Apa dia? Kion? Apa yang cakap? Liu Kuan. Apa dia tadi cakap? Dekat neck kita. Dekat neck. Yes, very close. Ya, Tadi kata dalam neck badan kita. kan. Dekat neck kita. Close, very Yang close. bunyi suara tu lah. Very good. Actually itu adalah larynx kita bunyi kat mana suara kita keluar. Very good, Liu Kuan. So kalau you all nampak ni, ini adalah the sound of voice, kat mana yang menyebabkan dia very soft, yang bila kita, macam mana suara boleh keluar disebabkan oleh getaran. Okay, getaran tu yang menyebabkan suara tu keluar. So actually ini adalah dalam macam anak tekak kita lah so of course doktor menggunakan kamera untuk zoom in dekat dalam ni. So yang ini adalah yang menghasilkan bunyi ataupun suara kita lah. Okay, kalau rosak dekat sini, so these are the larynx. Kalau rosak di sekeliling ni, bengkak for example kan, setengah orang yang asthmatic people, dia akan bengkak di sekeliling trachea dia, menyebabkan suara dia berubah. Okey, sebab suara tu keluar pula melalui larynx daripada tadi neck kita kan, keluar daripada situ menghasilkan bunyi tadi tu. So bila dia ruang tu dah sempit, so suara kita berubah lah. Itu kalau kita sakit. Kalau kita sesama pun suara kita berubah kan. So itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lah. So anyway, ini adalah pita suara kita dekat mana kotak suara kita berasal lah. Okay, yang menghasilkan bunyi. So you will be surprised, kita boleh bercakap dengan kuat, kita boleh menjerit, kita boleh, it's very loud kalau bahasa etnomatematik tu kita panggil apa ya, kalau saya jerit daripada sini sampai ke maybe about berapa, dalam 500 meters masih boleh dengar. Okay, so bayangkan the powerful of our voice lah. Tapi ia dikawal oleh sesuatu yang very soft dan very fragile, okay, dan very thin layer. So inilah pita suara kita. Okay. So ni Allah jadikan tak sama dengan apa kejadian yang lain lah. So memang itu ciptaan Allah lah. Okay, so tu yang pertama. So ni yang kedua. So tengok gambar sebelah kanan ni pula, apa yang you all rasa? Apa gambar sebelah kanan ni pula? Telinga. Very good. Telinga, dalam telinga lah. So this is our wax ni lah. Okay, so actually ni wax kita. Okay, so dekat sini, sorry lah kan, you rasa macam tak patut kita bincang pasal ini. Tapi the point is, kita semua experience kan how this earwax come out of our ears. Right, so actually dalam telinga kita tu ada bulu-bulu kecil yang tugas dia adalah untuk menggerakkan this earwax from inside to outside. Sebab tu boleh keluar. So pergerakan tu adalah very small, few micro millimeters pergerakan tu dalam sehari. So slowly, that's why earwax tu boleh keluar. So tak ada mekanisme, tak ada robot, tak ada apa, it's just bulu-bulu dalam telinga tu yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan kerja untuk menggerakkan the earwax out of the channel. Okay, our ear channel lah. Dan so far tak ada lagi a system yang mimic this bulu-bulu halus dekat dalam telinga kita lah supaya dia boleh melakukan kerja. Tak ada lagi. So kalau you all
you all mungkin perasan ada a few kita panggil biomimicry kan, yang mana manusia mencipta innovation, mencipta benda lah daripada apa yang dia nampak di persekitaran. For example, kita nampak ikan kan, macam mana ikan tu berenang menggunakan the fin. So manusia cipta robot ikan supaya robot ikan tu boleh swim dekat menggunakan pergerakan the fin, boleh berenang dekat dalam laut lah. Okay, so itu kita panggil biomimicry. Ada banyak lagi contoh-contoh ataupun satu lagi contoh ular lah kan, ular robot. Mereka study ular and then macam mana ular tu bergerak untuk melakukan save and rescue for example. So manusia melihat ciptaan Allah, melihat persekitaran, apa yang dia nampak dekat persekitaran, yang tu yang dia kita panggil biomimicry. Mereka cipta untuk kemudahan kita lah. Right? So tapi so far tak ada lagi yang dicipta seperti inilah. Lepas tu macam mana kita bercakap, okay, semua macam mana kita bercakap, macam mana kita berjalan. So semua ni so far ada robot dah, ada robot yang telah dicipta oleh manusia. The Japanese daripada Europe pun banyak dah mencipta robot, tetapi tak ada lagi robot yang betul-betul similar macam manusia lah. Telah diprogramkan, ada almost telah diprogramkan, tetapi very limited function lah. Okay, belum sampai lagi betul-betul jadi macam human lah. So you all mungkin pernah apa the first robot in the world? Tahu tak the robot yang ada citizenship dekat dalam dunia ni, siapa dia? Tahu tak? Tak tahu ke? The only robot yang ada citizenship dekat dalam dunia ni. Ada yang tahu tak? Kat Jepun ke doktor? Bukan. Arab. Yes, dia punya Arab citizenship, dia Arab. Siapa nama robot tu? Ada tahu tak? Sophia. Okay, Sophia the only robot yang ada the first robot yang ada ada citizenship lah, yang ada kerakyatan. Okay, Arab beli dia lah, tapi dia diciptakan oleh US. Tapi dekat Jepun, saya tengah cari gambar ni, saya ada conference dengan profesor daripada Jepun ni, so dia dah ada share lah, tapi saya tak jumpa lah pula. Alright, so dekat Jepun juga telah mencipta satu robot yang robot ni sekarang dia menjadi penyambut tetamu di research center. Bila masuk nanti dia akan tanya orang tu, "Hai, selamat datang. Ya, nak jumpa siapa?" So this robot almost similar to human lah. Memang a very dah ada complexion, dia belum ada perasaan. Dia tengah mengenal what perasaan is lah, what is feeling. Kita fit in manusia programkan kita fit in the feeling. So manusia cuba untuk mencipta robot yang seperti manusia. Tapi so far yang ini belum dicipta lagi lah. Okay, actually saya ada video ni, tapi saya tak pasti kalau you all boleh dengar ke tak. Kita try dulu. So saya kena silent dulu kat sini. Try you all boleh dengar ke tak, nanti you all bagi komen Boleh dengar tak? Boleh dengar doktor? Boleh. Tadi. You boleh dengar tak? Alamak. Dah mute. You boleh dengar tak? Tadi Tak dengar. dengar Oh tadi dengar? Ah. Okay, great. Boleh dengar lah. Okay. Then saya pasang lag. Kejap Dah tak dengar. Doktor tak dengar. Tak dengar dah. Doktor.
Doktor? Doktor? Doktor tak dengar. Doktor je kot yang dengar aku. Okay. Right. So boleh dengar tadi? Boleh dengar Doktor, tadi kita orang tak boleh dengar pun. Ya ke? Ya Allah. Tuan dah Patut panggil doktor. saya tengah silentkan komputer saya, memang tak dengar lah. Tadi kata mula-mula dengar. Belum dengar, so kita orang baca je dekat bawah tu dengan tengok video. Okey, tak apalah. So anyway, itu jemputan kita Maher Zain. So mungkin familiar lah kan dengan Maher Zain. So this is I think the first album dia. Kebetulan masa we all come up with this course, memang keluar lagu ni. So I think memang sesuai sangatlah dengan kursus ni. Okay, yang mana we have to see around us and then daripada situ kita boleh tengok soalan dia kan, adakah kita nak bukti yang macam mana lagi nak buktikan yang Allah tu adalah kan. Okay, menunjukkan kekuasaan Allah lah. So itu lagu ni tajuk dia Open Your Eyes. So kalau mungkin ada, sebab this is quite an old song, saya tak ingat tahun berapa. I think we dalam 2000, early 2000 macam tu, maybe 2002, 3 ke 4, 5 macam itulah. Anyway early 2000, so you might not come across lagu ni. So it's not about the song, it's about the lyrics lah. Okay, so boleh cuba cari and then go through lah if you are interested. So yang ni saya letak dia punya lirik dekat sini so that you can go through. So dikatakan dekat sini semuanya telah ditunjukkan depan mata kita kan, telah dihamparkan. For example, kita boleh tengok macam mana awan
ada awan terapung. Okey, tanpa tongkat awan boleh terapung. So kalau kita tak boleh nak katakan yang ada something yang so great. Okey, ada satu kuasa yang besar lah kan. So itu antara buktinya lah. So antara buktinya lagi macam mana bumi dengan planet-planet dekat dunia ni sentiasa berada dalam order masing-masing sejak daripada dulu. Tak pernah berlaku crash ke whatever So itulah dia kata in a very perfect harmony lah. Tak cukup ke itu bukti kepada kita kan? Isn't this proof enough for us? So dia kata mungkin kita masih tak nampak ataupun kita saja put it aside. Okay, kita saja push it aside lah. So kita tak nak tengok. So ada beberapa lagi yang dibincang dekat dalam ni. Okay, tapi saya nak masuk dekat ini actually part biomechanics dekat sini. So dia kata kalau kita tengok kat dalam diri kita, so kita boleh tengok sel-sel, tadi ada yang sebut sel tadi kan, sel-sel yang ada kat dalam diri kita, especially the veins. You can look at your hands, so kita boleh nampak all the veins go through in our body. And then especially this one lah, the feeling, this feeling, anger, love and pain. You cannot see them, but you know ada. Okay, you know that you are angry, but you cannot see the anger. You know that there is a love, okay, tapi kita tak boleh nampak. Macam mana nak tunjukkan bukti kan? Selalu kalau orang yang tengah bercinta nanti tanyalah show me your love kan, macam mana nak tunjukkan. So yang dia wujud tapi kita tak boleh nampak. The same goes to pain lah. Kalau ada somebody pukul kita kata kita sakit tapi you cannot prove it. Okay, so ini adalah antara bukti-bukti kekuasaan Allah lah. Okay, okay, so yang part biomekanik dekat sini tadi kita dah tengok juga dalam video tu, bila seorang baby tu lahir, tak kira baby manusia ke, tadi kita tengok baby kuda, penguin kan, bila baby lahir, so dia memang helpless. Kalau baby manusia tu nangis je, jerit je, keluar suara je kan. Tapi dia tak boleh convey apa yang dia nak lah. Okay, so very helpless, very weak, tak boleh nak buat apa, so considered weak lah. Okay, tapi as time goes by, beberapa bulan, jadi setahun, dia dah boleh berdiri, lepas tu dia dah boleh gerak. Kalau kuda tadi lagi cepat kan, anak kuda tadi lagi cepat, few hours je nanti, dia dah boleh mula bergerak, berjalan, lepas tu berlari. The same goes to human lah, but it takes years for us. But anyway, slowly daripada yang lemah tadi tu, lepas tu kita boleh berjalan, lepas tu kita boleh berlari as fast as possible. Record dekat dunia ni 100 meters less than 10 second manusia dah boleh lari kan, lari laju lah. Dan ended up when we grow old, so slowly our the given function, the all the blessed function tu ditarik slowly, so kita akan jadi manusia yang lemah. So kalau kita tak boleh tengok apa yang Allah dah jadikan dekat dunia ni kepada kita tu, so tak tahulah banyak bukti yang Allah dah tunjukkan dekat kita lah. Right? Okay, so you can go through the lyric lah. So apa yang kita nak bincangkan dekat sini adalah for now cerapan yang kita boleh buat daripada persekitaran kita, apa yang Allah dah letak dekat dalam dunia ni yang bagi kita nampak ni. Okay, anything from the earth and the sea. Okay, dulu ada dekat MOSTI, Ministry of Science and Technology. Dulu namanya MOSTI lah. Sekarang namanya apa, MESTEC ke something like that. Right? So ada satu bidang tu dinyatakan sebagai whatever research that you can do between the sea and the earth lah, and the space, sea and space. Okay, daripada langit ke bumi, whatever that you can do in between. So Allah telah ciptakan segala benda antara in between these two entity, antara langit dan juga bumi. Okay, firman Allah. So yang ni Colin Zuru. So apa dia kata kat sini, lihatlah kan, fanzuru, perhati, lihatlah maza apa yang di langit dan juga di bumi lah. Fi samawati wal ard.
samawat di langit dengan al-ard bumi lah. So lihatlah apa yang Allah jadikan, semua benda yang Allah jadikan antara langit dan bumi. Okay, ni surah Yunus ayat 101, tapi ada lagi lah ni sebahagian daripada ayat 101 tu lah. Okay, so kita patut as human being, kita patut lihat apa yang telah diciptakan di sekeliling kita. Daripada situ kita boleh dapatkan kebaikan. Okay, daripada kebaikan tu menggunakan akal fikiran kita untuk mencipta yang apa yang kita boleh gunalah. Itu comes with technology. So bila kita perhatikan apa yang ada dekat bumi ni, actually you are doing the science of it. Kita memerhatikan hukum-hukum alam apa yang ada, and then menggunakan otak yang Allah dah beri juga kepada kita untuk kita fikirkan, dan you can come out something from there. Itu yang kita gelar dia sebagai teknologi lah. Okay, so daripada cerapan dekat alam, that is the science of it, and then menggunakan akal fikiran, you can come up with something that is technology. Fakulti Sains dan Teknologi kan. Okay, so Imam Ghazali ada sebut cara untuk kita mengenal Allah adalah mengagungkannya. Okay, macam mana? Dengan memikirkan setiap makhluk, apa maksudnya everything tadilah, between sea to space tadi dan merenung keajaiban all those. Kalau tadi kita tengok macam mana binatang daripada baby, daripada lahir. Kita tengok tadi penguin kan, penguin dengan kuda tadi kan, daripada dia lahir lepas tu sampai boleh bergerak, dan itu antara keajaiban yang dijadikan, dan kita cuba fahamkan hikmah-hikmah je. Yang itu yang kita kata boleh teknologi lah. So ni tadi saya dah sebut. Lepas ni kita akan masuk kepada sistem pergerakan manusia lah. Saya juga nak sebut tadi tapi tak sampai lagi kat situ rupanya. But anyway, saya nak patah balik. Anyway, tadi bila kita tengok apa yang dijadikan, apa yang ada di antara sea to space tadi tu so kita boleh memikirkannya dan kita menciptakannya. So saya just nak sebut ada seorang saintis ni, Benoit nama dia, he's a German. Benoit, dia telah Mendroid Benoit, B-N-W-A-W, Benoit Mendroid. Dia tengok alam, he's one of the example lah. Dia tengok alam dan dia tengok awan. Lepas tu dia tengok dia tengok lagi pokok, dia tengok lagi ni semua ciptaan Allah lah ni, semua apa yang ada di sekitaran kita. Daripada situ dia dapatkan satu itu kita panggil hukum dia dapat satu hukum, dan hukum tu sebelum ni memang belum ada lagi, dan it turns out hukum tu adalah benar untuk semua benda di dunia. It's not seperti yang macam I'm talking about maths lah Bila dalam maths kan kita ada circle, it's a perfect round kan. Kita ada triangle, it's a perfect triangle lah, sisi segitiga kan. Kita ada bentuk empat segi sama, empat segi tepat, all those geometric form lah. So itu adalah bentuk yang if you relate to the real world, ciptaan bukan ciptaan manusia tapi ciptaan Allah ni, apa yang asal ada di sekitaran kita ni, that is perfect. Those things are perfect. Okay, tapi dekat dunia ni sebenarnya tak ada yang macam tu kan. Kalau silinder, pokok macam silinder tapi it's not exactly like a cylinder. Tapi yang manusia cipta tin kan exactly cylinder, the same size, the same quite regular lah. Segitiga. Kita boleh nampak segitiga, bentuk betul-betul segitiga. Kalau whatever human cipta memang bentuk dia segitiga lah. Tapi kalau dekat objek-objek yang ada dekat alam, contohnya daun kan, dia tak exactly segitiga. Okay, dia menghampiri tapi tak perfectly segitiga lah, something like that. Even nanti akan ada the sun is round kan, the moon is round, yes, but if you look closer actually the moon is not round, exactly round. Sama juga macam the sun lah. Okay, it's not round tapi daripada jauh je kita nampak round, tapi sebenarnya dia adalah api-api
adalah sumber api. Yang kita nampak dari jauh, bila kita draw macam matahari, bulat, lepas tu with the rays kan. So Benoit ni dia telah melihat alam and then they come up with a term we call fractal lah. Later on kita akan bincangkan pasal fractal alam. So itu yang sepatutnya we the human being with given the brain the best of the best thing in the whole world, which is the brain. So far macam saya sebut tadi, manusia tak berjaya mencipta something like the brain. We tried to understand the brain by coming up with this neural network. Okay, sekarang ni dengan fourth industrial revolution, tahu tak fourth industrial revolution? Pernah dengar tak fourth industrial revolution? Revolusi industri keempat. Revolusi industri. Yes. Pernah. Benar. So what is a fourth industrial revolution? Boleh share tak? Teknologi kan doktor, sepenuhnya teknologi. Sebagai contoh? Sebagai contoh apa? Just spell out what's in your mind. There's no right or wrong here. No problem. Tak ada masalah. Bagi pendapat saya doktor, betul lah macam tadi cakap kan. Ainin sampai cakap macam teknologi and banyak tenaga manusia dikurangkan, ilmu tu robotik punya kerja. Macam kilang, contoh dia macam kilang lah macam tu. Very good. Ada tak examples yang you all dah nampak di sekitaran kita? Are we in this fourth industrial revolution now? Ada tak kita sekarang telah berada dalam fourth industrial revolution? Kelas online doktor sekarang. Okay, kelas online. Selain daripada tu? Kelas online tu because we are forced Actually because we are forced because of this pandemic. Apa yang berada dalam revolusi industri sekarang? Internet of Things. Okay, for example? What is Internet of Things? Contohnya macam kalau ambil order dekat fast food restaurant, sekarang diorang pakai kat screen tu, so kita tak payah jumpa cashier face to face lah. Okay, great. Lagi? Ada lagi tak? Ni dalam phone kan? Saya pakai iPhone lah. Anyway, Android pun ada juga. So kita ada Siri. Kita gelar dia sebagai personal assistant. Kan saya boleh panggil je Siri, dia akan on, lepas tu dia akan tanya kita, so dia boleh cari all the information for us. Okay, this is very near since 2006 manusia dah, bukan manusia lah, iPhone dah start wujud 2006 to 2007. Okay, apa lagi? Kita boleh nampak robot kan? Tahu tak ada, mungkin ada dekat rumah you all ada robot yang boleh kemas rumah ni. Saya just program je, saya ada robot tu lah. Saya just program je days yang saya tak ada Mac anyway, tu pengganti Mac saya. Saya boleh programkan nanti robot tu, hari yang kita programkan tu dia akan move around the house. Lepas tu bila dah habis kena dekat habis bateri, dia pun boleh sense dah habis bateri, dia akan go back to the port lah untuk being charged again. So those are tanda-tanda industri revolusi industri 4.0. Ada lagi, some of you might pakai jam yang ada sensor tu kan, yang boleh detect your pace, today's pace, berapa langkah yang you all dah gerak, your heartbeat. Okay, so those depends on sensor. Okay, so itu pun dah ada. Apa lagi? Ada few thing and robot drone. Okay, sekarang drone hantar makanan. So those are all the innovation dalam industri revolusi industri 4.0 lah. Yang tak nampak tu blockchain in terms of ledger. So banyak lagi yang tak nampak lah. Actually betul, digital technology juga termasuk dalam industri 4.0 lah. Tapi apa kesan dia dengan revolusi industri 4.0 ni? Atau dia hanya ada je dekat kita, okay that's it. So actually apa kesan dia? Unemployment. Very good, yes. Because of this revolusi industri 4.0, saya mungkin dah tak diperlukan untuk mengajar. You all boleh, lepas ni kita dah start letak, kita dah mula bila kita dah menggunakan, bila start pandemik dah lah, kita dah letak kita panggil OER, educational resources, open resources, educational open resources. So benda tu boleh access by anybody. Kita dah letak kat dalam UKM Folio. So I don't have to be in the course. You just go through the videos, ada kat situ ada instruction untuk buat latihan, so you just submit. So you don't
you don't need a lecturer anymore. So I'm not be relevant lah. So itu menyebabkan kita panggil dia sebagai disruptive technology lah. Menyebabkan saya dah tak berguna lagi. So you just imagine soon pensyarah-pensyarah tak berguna lagi jika mereka tak menggunakan akal fikiran dia, kalau dia tak menggunakan knowledge yang dia ada untuk explore new things yang boleh memanfaatkan masyarakat lah. So kalau soon you also akan masuk dalam kategori workforce, if you don't upgrade yourself, you won't be useful. One day you might be surprised yang maybe not your generation, maybe your future generation, your zaman anak-anak you all have to go to Vietnam, have to go to Indonesia for example. I would say Vietnam lah. Vietnam really move very fast. We cannot catch up with Vietnam. You'll be surprised. Kita Malaysian esok akan pergi ke Vietnam untuk mencari kerja. So now the other way around kan. So if we especially you guys sekarang ni dalam 80 orang ni, if you don't change, if we don't learn things, if we don't use our brain, tak jadikan diri kita lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada tahun lepas in terms of knowledge, generasi akan datang akan tadilah menagih kerja di negara orang lah. So that will happen. This is the consequence of Industrial Revolution 4.0. Okay, so make sure you always upskill yourself so that you will be relevant in the future. Kalau you all ambil, tadi saya ada sebut ada pelajar kejuruteraan, ada pelajar sains kan, FPI, FSSK, FEP. So be the best in the field, make sure you are relevant in the future. Kena make sure you have this technology punya skill so that you can survive lah. Okay, in 10 years time, most of the lecturers in this course, we all akan dah pension dah. So we don't have to compete to survive, tapi you will be compete. You'll be competing. Your future generation will be competing. So make sure use the brain, tengok apa yang ada dekat dalam daripada C to space tadi kan. Make sure you can come up with technology so that for our future rakyat kita lah, future of Malaysia, kita boleh survive lah. Okay, so now saya nak masuk, saya ada lagi dalam 15 minit. Saya nak masuk berkaitan dengan manusia ni tadi saya sebut sebagai sistem gerak. So kenapa kita kata this is a miracle, okay, sistem gerak ni manusia ni, kejadian manusia adalah sesuatu yang miracle sebab tanpa sistem gerak ni we cannot do things. Okay, so apa sistem gerak ni? Saya tulis kat sini tulang, sendi, otot kan. So macam rumah kita ada tiang. Because of the tiang, rumah tu boleh dibina 2 tingkat, 3 tingkat. Kalau apartment tu sampai KLCC sampai 88 floors kan. So 88 tingkat. So disebabkan ada tiang lah. So untuk manusia kita tak ada tiang, tapi kita ada tulang yang make things stable. But tulang tidak menggerak, tidak assist in pergerakan. Okay, yang melakukan pergerakan, yang membolehkan berlaku pergerakan adalah otot. Okay, otot supplied by the brain yang bagi tahu katalah kita terkena benda panas, so automatically in just a few millisecond the brain will tell you that to pull your hand from that dangerous situation lah. Okay, so otak yang memaklumkan kepada otot, so otot yang melakukan pergerakan tersebut. Tapi otot ni dia tak boleh stand on its own, so dia kena attach dengan tulang. Tapi dia akan tarik tulang tu, dia akan mengecut, dan bila dia ngecut dia akan tarik tulang tu. Okay? Dan kalau dia memanjang, dia akan bebaskan tulang tu. So tulang tu boleh release lah. Okay, tapi at the same time, kalau kita ada satu tulang yang panjang for example, boleh tak kita nak bergerak? Tak boleh kan? So kita akan being
segmented, akan dipotong-potong macam itulah lebih kurang. Yang kita gelar dia ada sendi dekat hujung tu. Okey, ada sendi dekat at the end of the tulang lah. So yang itu yang menyebabkan kita boleh memudahkan kita untuk bergerak because of sendi ni. So ada 3 important entity kat sini lah, tulang, otot dan juga sendi. So sendi ni dia kenapa the important of sendi ni, kalau you all tengok, you all boleh tengok jari you all sekarang ni. Kalau beza lengan dengan jari you all sekarang ni, jari ni dia lebih, kan you all boleh tengok jari ni dia lebih tulang dia pendek-pendek kan. Sendi kita ada lebih banyak sendi. In fact dekat sini pun, dekat metatarsal ni, dekat metatarsal ni pun ada tulang yang kita lebih pendek berbanding dengan dekat lengan. Okay, so kenapa fungsi dia adalah untuk fine motor control, untuk kita lakukan macam for example because of sendi-sendi yang kecil ni, we can grab a pen, we can grab a pencil. Okay, so itu pentingnya sendi tu. But on the other hand, kalau you all tengok dekat lengan you all, lengan atas dengan lengan bawah, so dia dalam sekaki lebih kurang kan. So dia hanya boleh melakukan gross motor control. So what does it mean by gross ni? Dia boleh gerak macam ni lah. Okay, boleh gerak macam ni. That is gross. Tapi fine motor control tu sampai kita boleh pegang benda-benda kecil lah. Okay, tu yang kita boleh pegang sudu. Kita, in fact kalau ada, orang panggil ada benang dekat dalam tepung kan, we can pull that benang kat dalam tepung tu because of this sendi. Okay, the fine motor control lah. Okay. So dalam badan manusia ni ada 206 jenis tulang. Ada 206 tulang dekat dalam badan, the whole badan kita. You just imagine how many tulang yang ada. Dan all this kind of tulang, panjang, pendek, kecil, bulat, pipih very thin pipih, apa lagi, kalau boleh tengok this tulang dekat peha kita, okay, yang mana kita ada tulang dekat peha ni, kita ada kaki, belah kaki ni, bahagian atas tu, dia macam tangan kita juga, bahagian kaki ni macam bahagian tangan juga. Dan in fact dekat joint kita ni, dekat tulang bahu ni, sama juga macam tulang dekat pinggul. Okay, exactly about the same function, exactly about the same sifat lah. So apa maksud same sifat tu, dekat tulang kaki kita ada tulang femur dengan tulang humerus, tulang femur dengan tulang ni kat kaki dengan tulang tibial dan juga fibula. Okay, ada 2 tulang. Sama juga dekat tangan. Kat tangan kita ada tulang humerus. Humerus ni yang dekat bahu ni, dengan lengan bawah ni kita ada 2 tulang, radial dengan ulnar lah. So sama juga macam kaki tadi, ada fibula dan juga ada tibial. Nak sama. And then in fact dekat joint dekat sini pun, tulang bahu kita ni sama macam dekat tulang peha kita lah, yang femur masuk ke bahagian pelvic ni. Okay, bahagian pelvic ni dah start part of the thorax lah. Okay, so untuk nak masuk kat dalam tu, Allah dah jadikan tulang ni macam ini yang manusia buat kalau you all nak charge phone kan, kena letak dekat plug. Okay, kalau tak kena plug tu tak boleh masuk. Katalah you go somewhere else kan, you pergi overseas lah. Saya rasa Singapura pun tak sama sikit macam Malaysia lah. Singapura mungkin macam dekat US. So kalau kita pergi overseas, kita kena make sure kita ada international plug ni kan, yang it can works with any different kind of plug dekat overseas lah. So setiap tulang yang Allah jadikan ni memang dah match to heaven, memang dah sesuai dah dengan partner dia. Okay, supaya dia boleh kita panggil dekat tulang ni, tulang femur ni, head of the femur ni, bentuk dia membulat macam ni supaya boleh berlaku pergerakan. You all nak lari tadi kan, you can rotate your sekarang ni saya tunjuk bahu saya lah, even kaki kita pun boleh buat macam tu. You can rotate your feet, you can rotate your hand, you can angkat naik atas, turun bawah, whatever you can do. Kita panggil dia, kita ada 3 degree of freedom lah, actually 6 degree of freedom. 6 darjah kebebasan. Okay, so kita boleh 3 degree of freedom lah. 6 degree of freedom tu macam airplane dia boleh bergerak ke depan, ke depan, ke belakang, atas, bawah dengan rotate, dan juga dia boleh bergerak another 3. So that's why the 6 degree of freedom lah. That is for any object. So in case tulang peha kita dan juga tulang bahu ni, kita ada 3 degrees of freedom lah.
Okey, yang membolehkan kita bergerak kat dalam pelbagai arah. So ni ada video, video just saya nak tunjuk yang macam mana tulang ni tulang femur yang dekat bahagian kaki tu, how they attach to the pelvic. So this is the mana kita nak nampak kan sebab dekat dalam badan kita. So ini kita panggil the femoral head, yang mana femoral head tu di-attach kat dalam acetabulum. So itu membolehkan untuk pergerakan tu boleh berlaku dekat in any direction lah. Okay, so dia juga ada neck, kita panggil dia sebagai femoral neck. Kita ada greater trochanter. Greater trochanter ni kalau you all pegang dekat pinggul you all ni, dekat tepi ni you all akan rasa tulang kat situ, that is the greater trochanter lah. Okay, apa lagi yang disebut dekat sini? Itu dia tunjukkan macam mana, okay, this is bentuk tulang macam mana tulang tu boleh masuk dekat dalam pelvic. So kita ada, so saya stop sekejap kat sini. So kalau you all tengok dekat sini, dia ada dekat tulang femoral head ni, ada warna putih dekat sini. So warna putih ni kita panggil cartilage. Cartilage ni kita panggil dia sebagai tulang rawan. Dia nak kata soft tak soft, nak kata hard, not that hard lah. So tulang rawan ni supposed to jadi macam sponge. Okay. Untuk supaya dia boleh bergerak lah dekat dalam ni adalah ini sel-sel tulang lah. Kalau tulang kita patah, yang dekat dalam ni perlu buat kerja, kita panggil bone modeling. So tulang-tulang kita akan remodel back untuk sembuhkan balik nanti. Daripada situ dia boleh sembuh lah. Kalau you all perasan, kalau you all terantuk, saya ada lagi 4 minit. Kalau you all terantuk, what happen to your kaki atau tempat yang terantuk tu, dia akan jadi bluish, dia akan lebam kan. So lebam tu adalah tanda-tanda yang otak memberitahu kepada satu sistem badan ni untuk concentrate pergi dekat that part untuk tambahkan darah untuk sembuhkan. Sebab tu nanti you all nampak dia akan bluish, lepas tu slowly dia akan hilang. So diperlukan masa. Kalau tulang tu patah, sama juga the same process. Otak akan instruct the whole system dekat dalam badan manusia ni untuk perbanyakkan, kalau sel-sel darah perbanyakkan pergi dekat ruang tersebut untuk proses penyembuhan lah. So daripada situ darah akan datang dekat sini, dia akan sembuhkan dekat bahagian tulang tu lah. Okay, so what happened, macam saya sebut tadi, every part of the body is very significant. Sebagai contoh tadi, saya tak sebut contoh tadi kan, sebagai cerita contoh saya je lah, saya patah kaki dekat bahagian, ini contoh kaki lah kan, dekat bahagian kaki ni je, tulang kaki ni patah. Tulang kaki yang kecil tu patah dan tulang kat sini patah actually, tulang kat tepi ni patah. So because of that tulang patah, I cannot move. You just imagine, tulang kat situ patah, it seems very insignificant, rasa macam tak penting, tapi I cannot move. Kita rasa tulang dekat tepi ni is not important tapi actually patah je kat situ, you cannot move at all. So saya kena tunggu dalam 3-4 weeks minimum sampai ke 2 bulan untuk tulang dekat situ sembuh so that I can move again lah. So setiap apa yang dijadikan oleh Allah ni semua contribute to they are significant. They are contributing to something. Okay, I want to talk about dalam 1-2 minit ni. Saya nak cakap pasal berkaitan dengan this cartilage ni, tulang rawan ni, dekat our knee ni, lutut kita pun ada tulang rawan. So nak maklumkan juga yang tulang rawan ni, if kecederaan berlaku dekat tulang rawan ni, dia akan jadi macam pernah minum air kelapa tak? Air kelapa kan? Air kelapa tu kan lembut je dalam isi kelapa kan. Macam itulah tulang rawan kalau dia rosak. So kalau dia rosak, dia yang putih ni akan start jadi macam kertas yang basah, lepas tu dia boleh lerai. Okay? Macam saya sebut, dia soft but not that soft. At the same time dia hard but not that hard macam tulang lah. So, tapi kalau dia rosak, dia akan start nak lerai, dia start akan jadi macam isi kelapa, lepas tu dia akan terbang. Nanti saya akan, kalau saya ada video tu, saya akan boleh tunjukkan video. It happens to my knee lah, because saya main dulu, main volleyball, I like to dive. Kesan dia, maybe 10-20 years later, saya main untuk universiti volleyball,
kesan 10-20 years later, or in fact maybe 15 years later, berlaku kecederaan dekat sini, darah tak sampai dekat sini menyebabkan menyebabkan cartilage dekat sini rosak sebab darah tak sampai dekat sini. Walaupun dia putih tapi dia memerlukan darah untuk sampai kat tulang ni. So bila dia rosak, saya dah start sakit lutut. Okay, itu kita panggil ada kecederaan lah, biasanya ahli sukan lah biasa yang cedera. So you just imagine, it is very superficial, it doesn't seem important pun this cartilage, tapi it will affect the whole body. Okay, so sekarang dah 6.30, so saya stop dekat situ dulu. So kita sambung dengan tulang yang lain dah lagi. Kita akan bincang nanti, ada tulang lutut. Saya akan discuss sikit tulang lutut. Why this is important, so that you know that kalau your parents ataupun your atuk nenek kan sakit lutut, you can understand better. Okay, you can always help the elderly. Bukan dia orang minta sakit tu. So you have to know so that you'll be a better person lah in life. Okay, so saya stop dekat situ dulu. So kita akan sambung lagi next week. Khamis ni dalam 1.5 hour. Kalau yang tak sempat, you can tengok video lah. Alright, so saya nak stopkan. So ada soalan ke? Ada soalan nak tanya? Ya. Tak ada Okay.